Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 95, petok yang keempat daripada atas. Petok yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yu'fa an mahal istijmarihi wa an wanini zubabi wa bauli wa rausi khufashin fil makani wa kadza thawbi wal badani wa in kasura li usri al-ihtirazi anha. Dia tulis nombor 7. Dia tulis nombor 7 termasuk najis makfu. Sebab gitu. Termasuk najis makfu, najis yang dimaafkan pada sembahyang. Najis makfu, najis yang dimaafkan pada sembahyang. Dia panggil najis makfuun anhu. Najis makfuun anhu, najis yang dimaafkan daripadanya. Najis yang dimaafkan daripadanya, dimaafkan pada sembahyang. Kita jemuh gitu. Dalam hak Arab tu wa yu'fa, dan dimaafkan. Kalau situ wa yu'fa, dan dimaafkan ai fi salat, pada sembahyang. An mahal istijmari, daripada tempat istinja dengan batu. Terjemahan dia di luar tu, bekas najis sesudah istijmar, sesudah istijmar, dibuat kurungan tu, bersuci memakai batu. Lepas tu apa dia pepe tu, apa dia tu? Benda dia tulis Umi tu. Pepe. P-E-P-E-R. Apa dia? Itu wallahu a'lam lah. Indonesia ni kan. Istijmar ni istinja dengan menggunakan batu. Istinja dengan menggunakan batu, itu istijmar dipanggil. Istijmar ni istinja menggunakan batu. Jadi dimaafkan pada sembahyang daripada tempat istinja dengan batu. Kita terjemahan dia lagi. Noda tahi lala, an wanimi zubabi tahi lala. Noda tahi lala, mandi dimaafkan daripada tahi lala. Tahi lala betul lah ni, bukan tahi lala yang ada muka tu. Tahi lala betul lah. Tahi lala di antara perkara
yang dimaafkan pada sembahyang. Tahi lalat, air kemih, air kencing dan tahi kelawar. Dia ada najis yang dimaafkan. Tahi lalat, air kencing dan tahi kelawar ni dimaafkan bila mengenai tempat solat. Tahi lalat ada di tempat solat, air kencing, tahi kelawar ada di tempat solat. Pakaian begitu juga apabila kena pada pakaian. Tahi lalat, lalat perak atas baju. Kelawar, kencing ataupun berak pada baju dimaafkan. Mahu pun badan, kalau kena tubuh pun dimaafkan. Sekalipun banyak jumlahnya, sekalipun banyak jumlah tahi lalat, air kencing dan tahi kelawar, dengan alasan sulit untuk menghindarinya, li usri al-ihtirazi anhu, kerana sukar untuk memelihara daripadanya. Ini bicara berkaitan dengan najis yang dimaafkan pada sembahyang. Najis yang dimaafkan pada sembahyang. Tapi najis tetap najis, tetapi dimaafkan pada sembahyang. Mana di antara najis maaf pada sembahyang ni? Tempat istinja dengan batu. Tempat istinja dengan batu, sekarang dengan tisu lah. Ada tak lagi kesan najis? Adalah. Kesan najis takkan hilang melainkan istinja dengan air. Nanti di hadapan dia akan masuk tajuk istinja. Habis bicara bab najis, tinggal 2 muka surat je lagi, surat sebelah dia masuk tajuk istinja. Dia akan bicara berkaitan dengan istinja dengan batu dan juga istinja dengan air. Istinja dengan air dan juga istinja dengan batu. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in ni tak panjang lah. Istinja dengan batu ataupun sekarang istinja dengan tisu. Walaupun orang kitab Jawi juga, walaupun tepi laut sekalipun, diharuskan istinja menggunakan tisu. Orang yang salah fahamnya, istinja dengan tisu topek, dia kata topek, berak, tok basuh. Kena topek, berak, tok basuh. Kita dengar perkataan daripada budak lagi. Tu topek, berak, tok basuh, dia kata. Sebab apa? Dia istinja dengan tisu. Itu syariat Nabi SAW. Kita orang Islam yang bersembahyang ni pun diharuskan istinja dengan tisu, walaupun tepi laut sekalipun. Air banyak sangat-sangat, sejuk malah pakai air, nak pakai tisu, syarak membenarkan. Itu syariat khususiah kepada ummah Nabi SAW. Maksudnya syariat istinja dengan air ni, itu syariat yang qadimah, syariat lama tu. Syariat Nabi dulu pun pakai istinja dengan air. Khususiah ni, syariat ni hanya disyariat kepada ummah Nabi SAW, istinja dengan batu. Pada ni syariat Nabi tu. Nabi perintah sahabat istinja dengan batu, dan Nabi sendiri pun pernah istinja dengan batu. Kita tak tahu, kita kata topeng. Istinja dengan batu, dia tidak akan boleh menghilangkan sifat najis, kesan najis. Sebab tu afdal istinja dengan air, barulah istinja dengan batu. Tapi yang paling afdal bukan istinja dengan air.
Yang paling afdal istinja dengan tisu, kemudian barulah iringi dengan istinja dengan batu, dengan air. Itu nombor satu. Pakai tisu dulu siap-siap. Habis dia punya air najis, tinggal kesan saja. Kesan tu dihilangkan dengan air pula. Yang kita duduk istinja dengan air saja tu nombor 2, bukan nombor 1. Istinja dengan batu kemudian ingin dengan tisu, itu adalah istinja puak kubak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Yang mana Nabi tanya puak kubak ni, apa yang dilakukan oleh puak kubak ni sehingga Allah Taala memuji puak ni dalam Al-Quran. Mereka menyatakan bahawa kami natbi'ul ma'al hajarata, kami mengiringi akan air selepas istinja dengan batu. Ni Allah Taala puji dalam Al-Quran. Ini nombor 1, kita istinja air je. Nombor 2, istinja dengan batu saja. Nombor 3. Kenapa nombor 3? Sebab istinja dengan batu dia hanya menghilangkan air najis yang besar-besar sahaja. Adapun kesan najis tak akan hilang. Maka macam mana dengan kesan najis tu? Dimaafkan pada sembahyang. Gitu. Dimaafkan pada sembahyang. Sah sembahyang, sah jadi imam. Tu imam istinja dengan batu, makmum istinja dengan air. Tak apa, tak apa. Pada ni sah sembahyang dia. Ada tak kesan najis? Ada. Dimaafkan pada sembahyang. Sehingga kan kalaulah diistinja dengan batu ni, berpeluh dianya. Berpeluh dianya. Bila berpeluh, jadi sampai ke tempat istinja dengan batu tu berpeluh juga. Maka air peluh di punggung dia tu meleleh kena kain pelekat. Tengok-tengok kain pelekat, cium, memang bau tahi. Dah tuang dia berpeluh ni. Pandai ni berpeluh, jadi di punggung dia tempat istinja dengan batu dengan tisu tu berpeluh juga. Keluarlah dia punya kesan dia tu. Meleleh peluh kena kain pelekat. Cium dia kain pelekat, memang ya dah bau tahi. Memang ya dah. Dimaafkan kain pelekat tu pakai pada masa sembahyang. Najis dah kain pelekat, najis lah tahi. Pandai ni. Tapi dimaafkan pada sembahyang. Mana? Berkali kalau istinja dengan tisu, berkali tak sembahyang, berkali dah. Tak sembahyang lah. Kalau kita merasai tak selesa, kita bukan tak selesa dengan hukum. Jangan tak selesa dengan hukum tu, berat tu. Hukum apa? Nabi bawa apa hukum gitu? Istinja dengan batu, tisu dan ngotor. Tak ada tu. Itu jangan. Dia bukan tak selesa dengan hukum, dia tak selesa dengan amalan. Buat dia tak selesa. Hukum daripada Allah Ta'ala, hukum yang terbaik. Cuma dia tak selesa dengan buat, bukan tak selesa dengan hukum. Tak selesa dengan amalan tu. Dia tak selesa dengan amal, dengan perbuatan. Kalau dah selesa, di saat tu afdal istinja dengan tisu, jangan pakai air. Gitu. Contohlah kencing, tak usah pakai air, ambil tisu banyak tu kan, lap 3 kali, pergi semayang. Rasa macam mana? Rasa macam tak sah semayang. Guna tisu lagi. Siapa ke rasa di hati, okey, barulah balik guna pakai air. Jadi saat di masa kita tak selesa tu, afdal pakai tisu daripada pakai air. Saat tu boleh buat dah. Kencing lah kita kata. Kalau buang besar, takut berbau lah masuk dalam sok. Apa ni, lori tahi lalu ke apa? Tapi dah hilang-hilang bau tu kok. Sedut sebelah.
Warna ni istinja dengan tisu. Mana istinja lepas buang kecil itulah kencing. Sudah pakai tisu. Jangan pegang ke plekat tu pula macam bau berkhitang. Apa pegang ke plekat kencing tak basuh. Kenapa? Pakai tisu. Mana? Kena biasakan. Ya kadang-kadang kita masuk tandah. Tandah ni kita tak selesa kalau tandah tinggi. Kalau tandah duduk tu kita selesa. Sebab masa kita basuh dengan air tu, kita mudah jaga air tidak mengercik. Tapi kalau tandah tinggi, kita buka satu tandah tinggi belaka. Kita ada tandah atas lantai. Kalau atas lantai ni kita senang. Buang kecil pun senang, istinja pun senang. Tapi kalau tandah tinggi tu dia pada masa qada hajat okey, pada masa nak basuh. Nak basuh tu kadang-kadang dia jatuh air atas tepi tandah tu, tepi mangkuk tinggi tu mengercik dia pakaian kita, menimbulkan keraguan di dalam hati. Sebab kita masuk tandah tu nanti kita nak masuk masjid, kita nak semayang. Kalau musafir lah contohnya. Pada ni sebab dalam tu pakai air tu agak susah sikit. Tisu ada. Tak payah pakai air. Pakai tisu je. Lap 3 kali, selesai. Selesai. Pakai tisu. Tak pernah amal. Tak pernah amal dia. Amal lah. Kena amal tu. Tak apalah hak baik kecil tu amal. Itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila hanya lap dengan tisu di tempat najis tu, masih lagi ada kesan najis. Memang hukum najis, tapi dimaafkan pada sembahyang. Ini dimaafkan pada sembahyang, bukan hanya tempat istinja dengan batu tu saja. Bahkan kalaulah contoh tadilah berpeluh menyebabkan meleleh air, ada peluh, kena dipakai yang sekalipun masih lagi dimaafkan. Tapi orang istinja dengan tisu, dengan batu, kalau dimasuk dalam bathtub tempat mandi yang airnya tak sampai 2 kolah lah. Bathtub tu wallahu alam lah sukatan dia sampai 2 kolah ke tidak. Tapi kalau kita fardu takdir tak sampai sukatan 2 kolah, dia masuk dalam bathtub, air bathtub tu serta-merta dihukumkan najis sebab ada kesan najis di tempat istinja dengan batu tu. Pada sembahyang tadi dimaafkan pada sembahyang, tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Dimaafkan pada sembahyang, tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Kita bicara sudah berulang kali tu. Najis yang ada pada punggung kucing. Najis yang ada pada punggung kucing. Kucing suci. Binatang hidup suci sekaliannya, melainkan anjing dan babi. Jadi kucing binatang yang suci. Naik atas riba semain kita tidak ada masalah. Tertinggal dia punya bulu sedikit-sedikit, memang bulu tu najis. Sebab bulu yang tercabut daripada binatang yang dagingnya haram dimakan. Sebab kucing daging haram dimakan, maka bulu yang tercabut tu najis. Tak sama dengan bulu arnab. Arnab binatang yang dagingnya halal dimakan, maka bulu arnab yang tercabut pada masa hidup, bulu dia suci. Bulu kucing najis. Dia ni atas riba kita, dia turun, tinggal berapa helai bulu kucing, dimaafkan pada sembahyang. Najis lah. Tapi bulu kucing yang sedikit dimaafkan pada sembahyang. Tapi jangan di punggung kucing tu ada tahi. Kucing yang tak sihat lah. Kucing yang tak sihat, di punggung dia ada tahi. Dia naik atas riba sembahyang kita, batal sembahyang kita. Bukan kerana kucing, kerana tahi je. Tetapi kucing yang sama, dia berlari-berlari terjatuh ke dalam air baldi, air yang sedikit. Kerana dia pun melompat keluar. Najis di punggung tadi tu dimaafkan, tidak menajiskan air baldi. Ini cerita berapa kali dah ni?
Mana apa ni? Dia mana? Sebalik ada ni. Kesan najis pada punggung orang istinja dengan batu, maaf pada sembahyang, tidak maaf pada air yang sedikit. Orang istinja dengan batu masuk dalam bathtub, air tak sampai dia kolor, air jadi najis. Sebab di punggung dia ada najis. Najis di punggung binatang, kucing. Dia naik atas riba orang semayang, batal orang semayang tu, tidak dimaafkan. Tapi kucing yang ada tahi di punggung tadi terjatuh ke dalam air sedikit, air satu berdi. Air satu berdi itu tak jadi najis. Najis di punggung kucing dimaafkan pada air yang sedikit. Ini bicara pekok. Lepas tu air berdi itu kita tergamuk nak pakai ke tidak atau hal lain. Tapi dimaafkan. Ada ni. Jadi hak najis ada kesan pada di punggung orang istinja dengan batu, dimaafkan pada sembahyang. Kemudian orang yang istinja dengan batu ni tiba-tiba dia apa ni? Dia peha dia contohnya. Peha dia ke dia letak atas pakaian orang sembahyang duduk sebelah dia. Jadi orang sembahyang duduk sebelah dia tu, jadi kain sembahyang dia tu jadi macam terlebih sedikit. Maka orang istinja dengan batu ni, peha dia tindih baju sembahyang orang sebelah. Ada ni. Sekarang dia istinja dengan batu. Kesan najis di punggung dia tu dimaafkan pada sembahyang. Tetapi tetap di tubuh dia ada kesan najis. Tiba-tiba masih diduduk tasyahud contohnya, peha dia, punggung dia duduk atas kain orang sebelah, kain sembahyang orang sebelah. Berarti kain sembahyang orang sebelah ada najis yang tindih, yang duduk di atas kain orang sebelah. Maka batal sembahyang orang sebelah atas satu pandangan. Sebab apa? Sebab dia sudah menanggung najis. Dia sudah menanggung najis. Najis di mana? Kesan yang ada di punggung dia tu. Di punggung orang istinja dengan batu ada kesan najis. Tiba-tiba dia duduk atas kain orang sebelah. Berarti kain orang sebelah menanggung najis, maka batal di sebelah. Itu satu pandangan lah. Satu pandangan najis di punggung istinja dengan batu ni dimaafkan pada sembahyang dia sendiri. Sembahyang orang lain lagilah dimaafkan, tak ada kena-mengena. Dok sekarang ni di istinja dengan batu, dia sendiri pun maaf dah kesan najis. Takkanlah kesan najis tu membatalkan orang sebelah dia, tak ada kena-mengena. Itu satu pandangan. Dia ada dua pandangan situ. Sekarang kesan najis istinja dengan batu memang dimaafkan untuk orang yang istinja tu. Tiba-tiba orang istinja dengan batu ni, punggung dia, peha dia, lutut dia lah, punggung ke lutut ke, dia tindih kain orang sebelah. Berarti pakaian sembahyang orang sebelah menanggung najis. Menanggung najis. Satu pandangan batal sembahyang orang sebelah. Satu pandangan tak batal. Kalau tuan yang istinja dengan batu tu pun dimaafkan, takkanlah orang sebelah yang tak ada kena-mengena jadi batal sembahyang dia. Itu satu pandangan. Ada dua pandangan di situ. Dia sama beginilah. Kanak-kanak yang belum berkhitan, kanak-kanak lelaki yang belum berkhitan, samalah persoalan dia. Jadi dalam kulit kulub dia tu, kulfah dia tu, kulit kulub lah dipanggil. Panggil kulub tak? Panggil apa? Kulub tu kulub lah. Kulit tu panggil apa? Bukan kulit kulub. Itu dia panggil kulfah. Kulfah kalau dia panggil kulub. Kenapa apa? Hak belum berkhitan. Jadi bila dia belum berkhitan, kemudian kulit dia tidak boleh dibuka untuk dibasuh, maka budak ni menanggung najis. Budak ni ada najis. Ada ni. Sebab kita mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, berkhitan laki-laki wajib. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, berkhitan laki-laki sunat.
Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, najis air kencing dalam kulit itu walaupun dipanggil dalam, hukumnya zahir. Sebab kulit itu sepatutnya dia dikhitankan. Khitan bila? Umur 7 hari khitan lah. Orang Melayu kita tak buat. Jarang-jarang khitan pada masa budak-budak. Adapun mazhab Maliki Hanafi, oleh kerana berkhitan tu tak wajib, maka najis di dalam kulit itu dipanggil najis batin. Sama dengan najis dalam perut. Ni dah perut dia najis ni. Najis batin. Tak apalah. Tapi mazhab Syafi'i, kulit tu tak ada. Kulit tu kena potong. Kulit tu sepatutnya tak ada. Kulit tu sepatutnya dipotong daripada budak lagi. Jadi walaupun air kencing tu di dalam kulit, dalam dipanggil batin, tapi hukum zahir. Sebab kulit tu sepatutnya tak ada. Itu mazhab Syafi'i. Maliki Hanafi senanglah. Sebab kulit khitan tu, kulit kuluk tu tak wajib dikhitankan. Maka kencing yang berada dalam kulit tu sama dengan najis dalam perut. Dia panggil najis pada batin. Jadi mazhab Syafi'i kita tu najis pakai hukum zahir tu. Dia tak boleh nak buka kulit budak ni. Tak nak apa? Dah ni. Tak boleh nak leceh. Faham tak? Faham? Leceh. Faham tak leceh? Faham. Dia connect di buta. Ni. Tu cakap bukan. Cakap orang kampung gitulah. Tu connect buta tu dia kata. Nak berkhitang payah no. Nak berkhitang payah. Connect dia buta. Dia tak boleh nak buka. Dia panggil tak boleh nak leceh. Jadi sekarang ni dia tak boleh nak buka. Tak boleh nak basuh. Jadi macam mana sembahyang dia? Kita pun mazhab Syafi'i 7 tahun sepatutnya kena khitam dah. Kita mazhab Syafi'i 7 tahun tak khitam juga. Itu bukan mazhab Syafi'i gitu. Tak apalah. Kita ni tak ada mazhab mana kita ni. Mazhab campur aduk kita ni. Apa? Mazhab tu orang panggil tu. Campur tu rojok dah. Rojok. Apa rojok ni dicampur. Memang campur kita al-awam la mazhabalahum. Dah kita tuhfah Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang awam tak ada mazhab. Jadi sekarang ni di dalam kulit tak ada najis. Tiba-tiba budak ni duduk sebelah ni, dia tepek dengan orang sebelah, ada dia sandar dengan orang sebelah, dia bersentuh orang sebelah, tak ada masalah. Sebab pakaian dia suci budak ni. Tapi jangan peha dia ke punggung dia ke, jangan duduk atas kain orang sebelah. Sebab dia ada najis, air kencing dalam kulit. Itu masalah dia. Pada satu pandangan tak apa. Yang duduk atas kain tu punggung, peha, lutut, tak batal lah. Malaikat dia ambil konek dia, letak atas peha orang sebelah tu, batal lah orang sebelah tu. Gitu je lah. Sebab tu kata kalau budak sebelah berkhitam tak berkhitam, jangan duduk periksa lah. Awak awak khitam tak lagi, khitam dah pocik, selok pocik nak tengok gajang apa tu nak tengok aurah orang ni. Ada waktu besar gitu. Sudah fikirlah. Lagipun dia pun bukan tepek dengan kita pun dah. Tepek tak apa. Jangan ditindih kita. Jangan ditindih kita. Dia timbul isu sikit lah. Masalah dia belum balik, tak ada masalah. Kanak-kanak yang belum balik, dia masuk saf sama dengan orang dewasa. Dia masuk saf sama dengan dewasa. Cuma kanak-kanak yang belum balik, dimakruhkan rebut saf dengan orang dewasa. Itu je lah. Makruh rebut saf dengan orang dewasa. Orang dewasa penuh dah, satu saf tu penuh dah, habis dah orang dewasa, ada hujung tu yang boleh masuk lagi. Kanak-kanak belum balik, penuhkan saf di hujung, bukan buat saf baru di belakang. Jangan rebut saf dengan orang dewasa. Komak siap dah, orang balik masuk belakang dah, tak ada dah, maka dia pun memenuhkan saf tempat dia. Budak ni belum lagi takbir waktu ihram, datang orang tua lain pula orang lambat, dia tak boleh kosek dah tempat budak ni, tak boleh kosek dah, tak boleh dah. Tepi mong, tak boleh dah, itu tempat dia. Kalau nak minta lah, awang duduk tepi sikit lah, pocik dia sebelah tu. Kalau ibu yang okey lah, minta, jangan awang pocik duduk sebelah tu, pocik bagi lambat ke tepi saya pada muka.
Bukan. Dia tak boleh kacau. Budak ni belum takbiratul ihram, belum sekalipun. Tempat dia tak boleh kosek dah orang lain. Budak ni takbir molek-molek digalih pula tu sembahyang hukumnya haram. Dia ganggu orang sembahyang. Sebab budak tu bukan rebut saf. Kau maksiat dah, tak ada dah orang balik habis dah memenuhkan saf, dia pun pergi duduk tepi. Tiba-tiba mari kemudian hak tu duduk tepi, dia tak ada hak dah. Itu hukum dia lah. Cuma timbul berkhitang tak berkhitang dia. Hak berkhitang masalahnya kalau dia tak boleh nak basuh. Kalau tak boleh basuh, itu masalah dia. Tapi tak apa tu ulama pun berbeza pandangan. Dia sama dengan persoalan najis yang ada pada tempat orang yang istinja dengan batu. Dia ada najis di tempat tu, tapi dimaafkan pada sembahyang. Dimaafkan pada sembahyang. Dia sebenarnya bab berkhitang ni, kalau betul-betul mazhab Syafi'i, umur 7 tahun berkewajipan suruh sembahyang mak ayah, berkewajipan pastikan anak dapat menyempurnakan syarat sah sembahyang, termasuk suci badan dari najis. Kalau budak ni belum berkhitang, tak boleh nak basuh kencing di dalam, maka wajib atas ibu bapa kena khitang ke anak lelaki ni segera. Sebab apa? Nak sembahyang 7 tahun ni. Bukan sembahyang saja tu, dia kena melengkapkan syarat sah, kena suci najis. Sekarang ni kulit kemaluan budak ni tak boleh nak buka, tak nak basuh, khitangkan segera, sebab nak masuk 7 tahun, nak solat. Tapi dak pun kita buat. Mana apa? Kita pakai mazhab lain. Tak apalah. Pakai mazhab Maliki Hanafi lah pulaknya. Yang berkhitang hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Atau kata orang awam ni, mana-mana mazhab bertepatan, jalan je lah. Bukan wak ringan, bukan kita nak capur mazhab, tapi realiti masyarakat kita. Dan apabila belajar lama-lama dah, okey lah. Dia pun kemah dengan amalan fiqh mazhab Syafi'i. Yang hakikatnya kita ni, amalan orang kita bukan bermazhab Syafi'i. Amalan kita bukan berdasarkan ilmu mazhab Syafi'i. Amalan buat ikut-ikut orang, itu bukan bermazhab Syafi'i. Bermazhab Syafi'i ni orang yang beramal mengikut ilmu fiqh dalam kitab mazhab Syafi'i. Mana apa ni? Orang belajar. Bila tak belajar, dia bukan bermazhab Syafi'i, dia memazhab orang awam. Itu je. Jadi di antara najis dimaafkan, najis yang ada di tempat orang istinja dengan batu. Dan di antara najis yang dimaafkan laginya, tahi lalat. Tahi lalat najis, tetapi dimaafkan. Dimaafkan tahi lalat, dan juga air kencing dan tahi kelawar. Air kencing dan tahi kelawar dimaafkan sama ada sedikit ataupun banyak. Dimaafkan sama ada sedikit ataupun banyak. Sedikit ke, banyak ke, basah ke, kering ke, dimaafkan. Dimaafkan. Tanda ni. Dimaafkan pada tempat sembahyang, pada pakaian kita dalam sembahyang, dan juga pada tubuh kita. Sekalipun banyak, kerana sukar untuk memelihara, termasuk dipanggil dalam umum balwa, sukar untuk pelihara. Tapi dimaafkan ni sedikit, banyak, basah, kering. Ada kalau baru berok, basahlah, dimaafkan. Tahi lalat, tahi air kencing dan tahi kelawar. Adapun tahi cicak tidak dimaafkan. Cuma kalau tahi cicak tu terlampau banyak, sukar untuk kita pelihara, maka dimaafkan kerana umum balwa. Apa umum balwa? Maratai.
tahi yang diuji oleh Allah ni meratai banyak sangat, tak lalak merata-rata, itu dimaafkan bila umum balwa. Tapi kalau tidak meratai, ada kena sedikit-sedikit sahaja, tak lalak, tahi cicak, tidak dimaafkan. Tak lalak ni tak kira umum balwa ni. Sikit pun maaf, banyak pun maaf, sedikit bukan umum balwa lah, bukan meratai. Tahi lalak ni, air kencing, tahi kelawar ni tidak meratai, sebab sedikit dimaafkan. Pada sembahyang, kena tempat sembahyang, maaf. Kena pakaian sembahyang, maaf. Kena tubuh badan ketika sembahyang, maaf. Itu di antara najis yang dimaafkan. Wa yuqfa amma jaffa min zarki sairi tuyurin fil makani iza ammatil balwa bihi wa qadiyatu kalamil majmu' al-afu anhu fi thawbi wal badani aidan. Dia tulis nombor 8 gitu. Termasuk najis makfu lagi, najis dia maafkan pada sembahyang, iaitu tahi segala burung. Tahi segala burung yang telah kering, yang telah kering bila mengenai tempat. Ini terjemahan dia. Kalau ternyata di sana sini kedapatan yang seperti itu, Allah, dia panggil iza ammatil balwa, apabila umum meratai, hak tahi burung ni meratai, kesukaran untuk memelihara, kesukaran untuk memelihara, meratai. Makna kalau tahi burung ni kalau sedikit-sedikit itu tidak dimaafkan. Dimaafkan ni apabila umum balwa. Tahi burung ni banyak, ada setengah tempat tu dia, kalau kita kata kok burung apa tu, burung gagak ke apa tu, mari burung tu macam apa, teduh jadi, gelap jadi, terlindung langit, mari burung tu, maka tahinya merata-rata. Tahi akan jadi merata-rata, maka dimaafkan apabila meratai. Mana apa? Banyak. Adapun tadi tahi lalat, air kencing tahi kelawar, sedikit ke banyak ke, umum balwa ke tidak, basah ke kering ke, tetap dimaafkan. Adapun hak tahi burung ni dimaafkan apabila kering, bukan basah, apabila kering. Kemudian pula dimaafkan tahi burung ni apabila dia banyak sangat, dan dimaafkan hanya pada tempat semayang saja. Tempat kita semayang, tempat kita melangkah ke tempat semayang, dimaafkan. Tempat semayang dimaafkan, tempat langkah kepada tempat semayang dimaafkan juga. Pada ni, tapi pada tempat semayang. Tapi kalau tahi burung tu kena di pakaian, tak maaf. Kena di tubuh, tak maaf. Maaf bila kena pada tempat semayang saja. Malahan menurut perbahasan dalam majmuk, termasuk diampuni juga bila mengenai pakaian dan badan. Ini pandangan yang daif. Ini pandangan daif. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi rahimahullah, kalau kata tahi burung tu banyak sangat, umum balwa meratai dah tahi burung tu, bukan hanya maaf apabila kena tempat semayang. Maaf tempat kaki kita pijak merata-rata tu kan, kita pijak dimaafkan. Bahkan kalau tahi burung tu kena pakai yang semayang, maaf juga. Kena tubuh kita, maaf juga. Itu hak dalam kitab Majmu'. Tapi ini pandangan yang daif. Pandangan yang muktamad, hanya dimaafkan apabila kena tempat semayang saja. Jadi
Dia bila banyak ni, banyak umpama tahi burung ni banyak atas lantai, dia nak pijak nak apa masih lagi dimaafkan. Syaratnya tahi itu sudah kering, tahi itu merata-rata, dia pun pijak, dimaafkan. Dimaafkan. Tapi dalam keadaan dia bukan sengaja pergi pijak, tapi adakah dia kena tengok tilik dah. Tidak ditaklifkan seumpama tu. Tidak ditaklifkan seumpama tu. Maknanya dia berjalan macam biasa, bukan sengaja pijak, terpijaklah tahi burung yang kering, yang banyak tempat tu, dimaafkan. Dimaafkan. Sebab dia sudah meratai. Memang ada tempat apabila burung terlampau banyak tadilah, gelap, langit gelap. Sebab apa? Burung dia je. Pada ni. Dia terlampau banyak. Tapi dimaafkan pada tempat je ni, pandangan muktamad. Pandangan taifnya, kalau kena tempat, maaf. Kalau kena pakaian semayang, maaf. Kalau kena tubuh, maaf. Najis kita faham dah ni. Najis memang najis, muka tahi. Macam tahi lalat tadi, najis. Air kencing, tahi kelawar, najis. Orang tak soal dah tu. Cuma pada sembahyang dimaafkan dengan bahawa sembahyang tak batal, teruskan sembahyang. Itu je. Bukan kata tak najis, kan ni najis. Cuma ada najis yang dimaafkan pada sembahyang. Sebab tu syarat sah sembahyang, suci badan, tempat, pakaian daripada najis ghairi ma'fuwin anhu, yang tidak dimaafkan daripadanya. Najis tak maaf, macam tak cicak, najis yang tidak dimaafkan. Sedang solat cicak berok, kena tubuh kita, kena pakai sembahyang kita, berhenti sembahyang. Sebab apa? Tidak dimaafkan. Sedang sembahyang lalat berok, kelawar kencing tebal berok, jangan berhenti sembahyang sebab dimaafkan. Dia gitu. Najis tetap najis, tapi najis yang dimaafkan pada sembahyang. Cuma masalah kalau tahi burung dimaafkan apabila umum balwa meratai dah, tak ada nak elok dah. Dia umum balwa gini, contoh ini bukan bak tahi. Contohnya ujang, kena tahu nak kelkatu. Kelkatu binatang yang daging tak boleh makan. Maka bulu kelkatu, bukan bulu, panggil sayap kelkatu. Kita panggil katu tu lah. Kelkatu, tahu tak? Kelkatu. Kita cakap kampung katu. Jadi kelkatu ni ibu hidup tapi sayap dia cabut. Kita nak sembahyang macam mana ni, sayap kelkatu ni penuh surat. Kita tutup tingkap sampai dia masuk. Sebab di mana ada lampu, di situlah dia tu. Jadi terlampau banyak dia panggil umum balwa. Maka sayap kelkatu tu najis. Vacuum. Kalau sapu tak jadi, dia terbang gitu je. Kalau sapu payah, bolehlah sapu. Vacuum mudah. Vacuum. Tapi benda banyak, ada tinggal juga. Sayap kelkatu tengok-tengok ada atas tempat semayang kita najis tu, dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia sudah meratai banyak sangat, sukar kita nak memelihara. Dia panggil umum balwa. Tapi kalau tak banyak, sayap kelkatu yang tercabut daripada ibu kelkatu yang memang masih lagi hidup, sayap tu hukumnya najis. Kalau bukan umum balwa, tidak dimaafkan. Kalau sudah banyak sangat, baru dimaafkan. Ada ni. Sama dengan soalan tahi burung. Kalau tak banyak, tak maaf. Tahi burung ni najis, tak maaf. Najis memang najis lah, tapi tidak dimaafkan. Yang maaf tahi burung ni apabila jadi banyak. Sukar untuk memelihara, najis sudah meratai. Adapun tahi lalat, kencing, tahi kelawar, dimaafkan walaupun sedikit. Walaupun tidak umum balwa, tetap dimaafkan.
wala yu'fa an ba'ril fa'ri walau yabisan alal aujahi. Adapun tahi iku tidak dimaafkan sekalipun kering. Tai tiku sama, tai cicak sama, tidak dimaafkan pada sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.